Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita live lagi The Daily Show bersama Madan untuk season kedua. Kita akan tunggu semua join kita punya live dahulu. Okay, sana kasih kamera. Hai, kepada yang dah join, boleh tag kawan anda. Sebentar lagi kita akan ada live bersama Mak Dan seperti biasa pada pukul 5. Untuk guest kita hari ini, guest kita di belakang. So kita akan tunggu pukul 5 Mak Dan join. So kepada yang dah tengok live ni, stay because kita akan sharekan hari ni satu cerita yang menarik, macam mana usahawan kita di belakang ni membuat produk mereka. Okay, so kepada yang dah tengok live ni boleh tag daripada ramai kawan anda, kepada mereka untuk join, dan kepada yang nak tanya pun boleh tanya di sini macam mana nak join Halal Street, ataupun anda dah join Halal Street nak tanya apa-apa soalan boleh tanya di sini terus. Dan jangan lupa tag lebih ramai kawan anda. Kami di Halal Street mencari usahawan Malaysia untuk bantu mereka pasarkan produk mereka ke UK. Okay, so semua stay. Saya video dah standby ke? Dah boleh? Okay, so semua stay. Sementara itu nak beritahu juga kepada yang dah join live kami, kepada yang anda hendak mempromosikan produk anda bersama Mak Dan 5 minit, just request saja live ni. Nanti kita akan approvekan. Ni dah ada yang request lah, Aini Riza. Okay, kalau anda hendak mempromosikan produk anda, tunggu dalam 5.20 selepas Mak Dan habis interview kita punya guest, anda boleh promosikan produk anda bersama Mak Dan selama 5 minit. Okay, so yang ini tak perlu bayar apa-apa nak promosikan produk, just request saja dan nanti kita akan approvekan saja. Okay, so kita akan playkan video sebentar untuk anda tengok. Okay, so kita playkan video. So kepada yang ada nak tanya, anda boleh tengok video ni adalah testimoni usahawan yang terjun kami telah berjaya jual produk kita ke UK. Okay, video dah standby, boleh? Ready. Okay, so anda boleh tengok video ni, sambil tu boleh terus tanyakan soalan, tag lebih ramai kawan anda untuk mereka tahu wujudnya Halal Street. Kita nak cari peniaga Malaysia, usahawan Malaysia, bantu mereka jual ke UK. Okay, so saya tinggal anda tengok dengan video. Sekejap lagi saya akan kembali semula. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. Oh, memang alhamdulillah. Macam tak sangka lah. Apa ni, ada yang nak order ikan bilis macam, oh, ikan bilis je pun, tapi order sampai dari Malaysia nak ke sana. Bila first dapat order daripada UK, saya tahun lepas lah, saya dah tak ingat bulan berapa, tapi bila first dapat notification tu kan, pagi tu saya check ada order daripada UK. Saya terkejut sekejap Ramadan. Saya semalam pun dapat order besar. Apa ni, Halal Street bagi tahu saya UK Muslims memang suka produk ni. Ya betul. So, selalu sangat. Lepas tu kita tengok packaging dia pun level international. Dan nampak macam produk-produk yang boleh pergi jauh lah. Tapi perasaan padahal bila dapat order tu macam, wah, excited je. Macam start mula-mula berniaga dulu excited je. First sale macam tak percaya lah bila dapat first sale, macam is it true orang dari UK nak dari jauh sana nak beli produk kami. That means produk nak duduk kapal terbang. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana.
Oh, memang alhamdulillah. Macam tak sangka lah. Apa ni ada yang nak order ikan bilis Macam ikan bilis je pun tapi order sampai dari Malaysia nak ke sana. Bila first dapat order daripada UK, saya tahun lepas lah, saya dah tak ingat bulan berapa, tapi bila first dapat notification dengan pagi tu saya check ada order daripada UK. Saya terkejut sekejap tau Madan. Saya semalam pun dapat order besar. Apa ni, Alas ni bagi tahu saya UK Muslims memang suka produk. Ya betul. So, Selalu sangat. Lepas tu kita tengok packaging dia pun level international. Dan nampak macam produk-produk yang boleh pergi jauh lah. Tapi perasaan Madan bila dapat order tu macam excited je. Macam start mula-mula berniaga dulu excited je. First sale macam tak percaya lah bila dapat first sale, macam is it true orang dari UK nak dari jauh sana nak beli produk kami. That means produk lah duduk kapal terbang. Okay, semua tu dia tadi video kita tunjuk testimoni usahawan yang telah join ke dalam platform kami dan telah berjaya menjual ke UK. Okay, so kepada yang belum join, ramai mungkin ada tengok tanya-tanya macam mana semua vendor dalam video tadi join ke dalam Halal Street. Okay, senang je, pergi ke kami punya profile, ada link pendaftaran di situ, just klik link pendaftaran dan terus register sebagai peminat ke dalam Halal Street dan nanti akan ada yang call ataupun WhatsApp kepada anda untuk beritahu macam mana untuk join dan letak produk ke dalam kita punya platform di Halal Street. Okay, so untuk Halal Street jangan risau, because kita di Halal Street bukan apabila anda join ke dalam platform kami akan tinggalkan anda begitu saja, bukan. Okay, so bila anda letak produk di dalam platform kami juga akan ajar dan tolong anda untuk translatekan description ataupun penerangan semua kepada bahasa Inggeris, because kita nak jual ke UK. Tapi kalau tak pandai bahasa Inggeris tak apa, kami di Halal Street akan bantu anda untuk translatekan semua supaya produk anda boleh dibeli oleh orang di UK. Okay, so sebentar lagi kita akan live bersama Madan. Stay sikit lagi 5 minit kita akan join, akan invite Madan untuk join live kami. So sementara itu kepada yang dah tengok kita punya view ni, boleh tengok kita punya live ni, anda boleh tag lebih ramai kawan anda untuk join ke dalam Halal Street. Dan juga jangan lupa kita bukan hanya live di Instagram juga, kita ada live di Facebook. Boleh pergi klik di kami punya Facebook Halal Street Malaysia dan boleh share juga kita punya live di kita punya Facebook. Okay, so mungkin kawan-kawan anda tak ada Instagram, ada Facebook saja, boleh pergi ke kami punya page Facebook dan boleh tag mereka di sana dan share kami punya video supaya kita secara tak langsung dapat bantu siapa-siapa je yang ada bisnes tapi jualan tiada, so supaya mereka dapat jual ke dalam Halal Street dan bawa pasaran tu ke pasaran antarabangsa. Okay, so saya rasa saya dah boleh invite Madan untuk join live kami. Okay, kita tunggu Madan join live bersama-sama. Hello, Hai Madan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Madan, hari ni seperti biasa, selalunya bila Madan live, Madan akan beritahu hari ni kes berapa, tinggi ke rendah? Kes COVID. Rendah sikit dengan semalam. Hari ni berapa ribu Madan? Tak sempat tengok lagi. 12 lebih, 12,000 lebih. Saya pun tak ingat, tapi 12,509 dah lah. Still tinggi lah. Tinggi lah. Okay. Tinggi lah. Saya cuba invite dulu, guest kita dah standby ke belum. Tapi okey lah maknanya start tu pun dah lah apa ni dah turun sikit daripada semalam lah maknanya. Okey lah sikit lah, tapi still tinggi lah sebenarnya. Dan saya semalam, Hairul tengok dah video saya buat semalam, yang video yang saya membebel semalam.
Ada saya tengok semalam sebelum saya tidur. Alamak saya Madam Dah Mabel masuk sekarang. akal lah. Satu Saya hospital saya sebesar jadi sepasang. hospital sebesar Ampang Hospital ada empat ambulans dia. Untuk satu hospital, untuk satu kawasan Ampang. Mana boleh? 4 ambulans kan? Kes ni viral Madai. 400 belum cukup lagi. 4 ambulans dia untuk satu hospital. Gila ke apa kau? Dah lah, Jadi- saya duduk Ampang. Memang saya pun nampak juga. Sebab tu, Hai. itu sebab saya tahu sebenarnya kenapa orang tak call 999. Buat apa nak call 999? Bagi sendiri je. Teruk sangat. Teruk sangat. Kan? Tapi Habis- kes dah terlampau banyak. Kita harap semua dapat dikawal, semua stay safe, stay at home. Kalau tak kerja, duduk je di rumah, jangan keluar merayau-rayau. Sebab walaupun Roblox tak banyak, tapi just stay je dekat rumah. Nak keluar seorang. Kira ada orang tu lagi takut daripada Roblox, lagi takut daripada kena saman, daripada takut mati COVID. Tapi bila jadi tinggi sangat macam ni kan, bila jadi macam apa ni, tinggi sangat macam ni, so nampak sangat lah bila ada kekurangan dalam sistem, ada masalah dalam sistem, baru akan nampak betul-betul sebenarnya. Bila tak bebas sangat, bila tak banyak sangat, ada sistem yang tak berapa molek tak apa, tetapi bila sistem tu tak kena, lepas tu ramai orang nak pergi macam yang CAC center tu, tiba-tiba 4-5 ribu orang nak pergi peratur dekat depan tu. Gila. Memang sistem tu salah. Saya tak, macam saya buat dengan video saya semalam saya tak salahkan ke saya tak kata apa ke frontliners yang kerja di situ. Masalah di sistem yang dia orang kena ikut tu, itu salah sebenarnya. Itu tak betul. Itu kena fikir balik sebenarnya. Saya pun benda gini kadang-kadang saya malas nak pun ni sebab yelah bukan cepat kayak saya untuk pun ni, tapi dah tahu ni sebab lockdown maybe, sebab duduk di dalam rumah lama sangat ke apa. Jadi sekarang ni saya rasa macam benda ni depan mata, kita tengok benda ni dekat TV ke apa, saya bersuara je sebab malas sangat dah nak jaga mulut sebenarnya. Dah letih, tak tahu nak buat apa dah. Letih dah. Kita cuma boleh jaga diri sendiri je sekarang. Itulah dah berapa lama dah kita dah dalam rumah dah. Ya tahu kadang-kadang tahu kita vaccination tu semua ada, tapi still kita kena jaga. Still kita dah boleh keluar macam tu. Still kita kena ikut juga SOP. Tetapi sistem tu yang ada sekarang ni, medical system yang ada sekarang ni memang kena buat something dengan cepat. Kena buat something dengan cepat. Tak boleh just macam okay kita masuk mesyuarat next week, kita ni mesyuarat atas. Tak boleh tak. Kena buat je. Jap. Settle je. Settle semua kan. Saya masih cuba invite kita punya guest. Okay, dah online. Habis ni first time kita jemput lelaki bini kan? Couple kan? Betul. Ini first time kita jemput guest yang ada 2 orang sekali. Bijak. Okay. Sebelum ni semua seorang. Okey lah, menarik lah. Betul tak? Ya, betul. Hari ni, okay. Madam dah standby, so saya tinggalkan Madam untuk interview guest kita hari ni. Kita jumpa selepas Madam. Okay, thank you Hairul dan thank you Hala Street. So, Assalamualaikum, welcome to the Daily Show bersama saya Mak Dan. Kita 16 Julai 5.05 petang. So, hari ni kita bersama dengan Syafiq dan Syida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ada di mana tu? Kat rumah je. Kat rumah ada di KL? KL. Alhamdulillah. Dan saya pun di KL. Tengok dekat luar tu macam bosan sangat. So, yelah, apa khabar sebenarnya dalam lockdown ni? Korang macam mana? Okey ke? Kita Alhamdulillah so far survive masing-masing dekat rumah. Macam saya memang dekat rumah jaga anak. Macam Syafiq sendiri, dia perlu ke tempat kerja hari-hari. Cuma hari ni je dia ambil cuti lah. Sebab special untuk Hala Street buat live dengan kita hari ni. Alhamdulillah. So, apa ni? So, Syafiq memang boleh pergi kerja lah. Selama ni pergi je kerja masa office? Tak. Dia buat pasal dalam agriculture. Kita dah Lepas tu nak tanya sebab nama company pun Good Green Agri. So something dengan agriculture, betul? Betul.
So mungkin boleh either one of you, Syafiq or Syida boleh explain sikit apa sebenarnya Good Green Agri ni sebenarnya. Okay, kita mulakan dengan Syafiq dulu sebab Syafiq adalah founder kepada Good Green Agri. Dah lah, board of Okay. first. Ya. Okay, so basically during the first PKP, during the first lockdown, as you know that kita semua orang kata duk fikir lah apa nak buat kan, and that because pandemic, and then after that kita pun duk fikir okay lah, so now during the pandemic what to do. Okay, so kita lay down to our source, which is nak buat apa. So kita tengok kalau during pandemic ni, kalau nak buat macam restoran memang susah. Restoran macam tutup. And then kalau nak buat mini market, every week Syafiq pergi depan tengok banyak sangat mini market. So kita kena pergi to the raw, which is apa yang mini market tu perlukan, which is the raw material. So Maksudnya barang keperluan lah. Ya, barang keperluan. So nak tak nak we have to venture into pertanian. And then after that, itulah discuss dengan wife what is the best plant to tanam and everything. And then after that, kita find out that okay, we like to tanam chili. Yeah. Dan Alhamdulillah sebenarnya Syafiq sendiri dia ada tanah lot sendiri. Macam sebelum ni dia tak ada buat apa-apa dengan tanah tu. So kita orang macam terfikir, why not you buat something pertanian ataupun you tanam cili ke timun ke. So Alhamdulillah finally they come out dengan tanam cili. Wow, So okay. kita lah berapa pokok yang untuk starting ni you tanam? So for start ni kita tanam for about 14,000 pokok. Bersama dengan around 6,800 polybag. So satu polybag 2 pokok. So actually for a start, untuk nak tanam 14,000 itu dah kira medium level punya farmer tau. So it's quite big it's quite big for a start. Yeah. Usually for a start orang tanam 1,000, tapi itulah kita just gamble and tanam 14,000. So every day itulah we pray to God, every subuh bagi derma until alhamdulillah semua jadilah. Tu lah, saya pun dekat balkoni saya kat depan sana tanam satu je dah mati. Kalau kat rumah tanam satu pokok je kan, tu pun tak tahu hidup ke tak. 14,000 dan saya pun tanam satu kat depan sana, lepas tu tak ingat nak siram air, mati. Lepas tu lagi air hidup balik sikit, lepas tu nak mati pula, lepas tu hidup balik sikit. Tapi dia ada yang macam yang debu-debu yang warna putih tu dekat dia. Apa kan? Itu dia panggil macam bila kita tanam cili, dia ada serangga. Dia ada banyak serangga yang attack yang kita pun tak boleh nampak. Dia panggil salah satunya white flies. White flies kalau satu je white flies inject to one tree, kena buang keseluruhan pokok. So that's why saya dengan wife saya tiap-tiap malam kita tengok YouTube. Kita belajar dari YouTube. Masa sebelum venture dululah kita study from YouTube every night in the morning. Tapi bukan sahaja YouTube kan, kita ada masuk kelas, ada masuk kelas online, ada berguru lah. So sebelum PKP dan sebelum start projek agriculture ni, memang tak ada pengalaman langsung dalam tanaman ke apa dalam agriculture ke, ada dah? Tak ada, pasal saya budak bandar. And then after that, first time pergi dekat tanah, dekat Hulu Langat tu, saya pegang cangkul. And then orang kampung gelak tengok cara saya pegang cangkul. Boleh bayang macam buat apa benda ni kan. Pegang cangkul macam pegang machine gun. Pasal I used to have a security company. Pegang cangkul dan pegang pistol. Dia orang semua terkejut tau. So sekarang ni, tapi ada tukang kebun ke, ada staff yang jaga ke memang buat sendiri? Mesti tak akan buat sendiri 14,000 pokok. Taklah. Okay, so jadi apa yang Syafiq buat is Syafiq buat sistem fertigasi. Sistem fertigasi ni adalah sistem di mana yang susahnya bila kita set up the system. And then after that seterusnya is all about
tengok kalau hari panas saja kita bagi 5 kali baja, and then cara bagi semua pakai switch lah. So Syafiq buat sistem di mana senang untuk kita nak jaga. Sebab tu starting tu a bit hard, sebab terutama sekali PKP, bila kita nak order barang dari kamera Highland je, baru-baru ni kamera Highland KPKD kan. So jadi kita susah nak dapat barang dari kamera Highland, and then after that susah nak dapat staff pekerja asing, as you know. And then after that kita ubah sikit strategi di mana kita invite orang kampung di sekeliling Hulu Langat untuk join us. In a way kita akan bagi free education to them. So Syafiq hire seorang supervisor daripada Kamera Highland untuk give them free education. At the same time dia akan dapat pekerjaan lah, because yelah sekarang pandemik banyak yang terkesan kan. So jadi kita banyak membantu dia orang lah. Yelah betul dah. I mean yelah segi dia dapat kerja dulu, tapi rasanya bagi dia orang yang lagi penting dapat ilmu dulu. So dia boleh bawa balik ke, mungkin orang Hulu Langat mungkin dia ada tanah sendiri tak tahu nak buat apa. So dia dapat ilmu dulu, dia boleh balik ke tanah dia dan implementkan dekat tempat dia sendirilah. Terbaik buat kita ni macam give back to the community lah sikit kan. Macam kita guna yang apa yang kita ada lah. Betul tak? So sekarang ni salah satu produk yang korang buat daripada tanaman cili ni adalah cili jeruk ni. Ya, betul. So jadi bila kita tanam, then orang kampung dah start tahulah yang kita dah buat cili dan sebagainya. And then kemudian word of mouth. And then satu persatu keep on coming to us. They all keep on macam to be honest Abang Mat, dia orang ni semua pandai masak, pandai resepi orang kampung memang sedap. Tak boleh lawan. So jadi dia orang kekurangan bahagian marketing dan bahagian untuk nak production, and then a bit of the management. So kita dengan apa yang kita ada, expertise, kita combine with them and then we create a product. So bila dah ada cili tu, ada few people came to us cakap, Syafiq, saya pandai buat sambal, saya pandai buat jeruk. Dan apa yang Syafiq buat, apa yang cili Syafiq ada tu, Syafiq bagi kat dia orang, suruh dia orang buat R&D. So hari-hari dia orang ambil 1 kilo, dia orang produce this kind of goods, and then kita test and everything. And then on the goods punya side, Syafiq serahkan kepada my wife lah, because one lady came to me, nama dia Ayu, lebih dikenali sebagai Alung. So dia datang, dia kata dia pandai buat cili and sambal. So I give her the cili, and then dia buat R&D, and then I introduce her to my wife. Sebab kita macam terfikir tahu mula-mula takkan kita nak tanam cili sahaja kan tanpa ada produk sambilan. So why not kita cakap why not kita buat satu produk yang you boleh pakai daripada cili you sendiri, which is untuk starting ni kita come out dengan idea cili jeruk. So yang macam korang boleh nampak sekarang ni cili jeruk. So alhamdulillah baru kita launch dalam 2 minggu lepas. Alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan. And kita sekarang hanya fokus dekat Shopee sahaja dulu. Sebagai retail and then something like this. Tapi it sounds from apa yang you cerita kat saya macam korang dah jumpa satu lifestyle, satu community yang baru. Macam orang ni datang, saya ada resepi ni, okay, you ambil cili saya, buat R&D, buat balik ke kita, mana dia seronok lah. Ada macam give and take daripada community kat situ. Ada orang baru yang jumpa, so macam at the end of the day macam membantu jugalah kepada orang macam Syafiq kata lah, bantu orang yang mungkin pandai masak, tak pandai buat produk, tapi marketing, management tak apa pandai. So you boleh give and take lah, you ambil segi expertise dia orang, segi macam masak tu, and then give back you punya expertise pasal marketing, management dan sebagainya lah. Jadi menarik sebenarnya, dan saya suka lah. So korang buat produk ni, and then at the end of the day korang tahulah
dia punya raw material daripada mana. Sebab raw material dia daripada tempat you sendirilah. Memang alhamdulillah memang satu idea yang bijak sebenarnya, yang menarik sebenarnya. So sebab sebelum kita mulakan penjualan, dekat 6 ke 7 kali jugalah kita R&D, kita rasa tester, kita betul-betul nak pastikan yang produk yang kita nak jual ini adalah produk yang berkualiti untuk sampai ke end customer. So macam tukang masak yang kita dah jumpa ini, nama dia Along Along. nama dia Along. So dia macam kita orang memang husband saya lah memang kenal dengan dia. So dia memang tahu dia seorang yang berpengalaman, memang pandai masak, dan sebelum tu juga kita memang dah pastikan yang cara memasak, cara penyediaan tempat memasak dia semua adalah dijamin bersih dan 100% homemade produk kita. itu rasanya tu orang suka sekali bila homemade, dia nak yang cita rasa kampung yang betul, yang asli punya lah sebenarnya. So korang ada planning untuk buat tambah produk baru, produk lain ke is in the making or macam mana sekarang? Cili yang kita gunakan adalah daripada ladang Good Green, which is Good Green tanam cili kulai. Cili kulai adalah cili premium kan. So cili kulai itu sendiri adalah cili yang mahal, yang berkualiti. So apa yang kita gunakan untuk cili jeruk adalah cili yang berkualiti, which is cili kulai. Yang macam kita tahu mostly macam orang buat cili jeruk is dia orang pakai cili biasa. Cili biasa tu nama dia apa? Cili minyak. Cili minyak. So korang jangan risau lagi kalau teragak-agak untuk dapatkan cili jeruk sebab kita pakai cili premium. So macam soalan berbalik pada soalan Mak Dan tadi, produk apa in future kita nak buat. Kita mungkin akan try juga produk yang something relate to cili lah. Mungkin sambal ataupun mungkin keripik cili, siapa tahu keripik cili. kita still figure out lah, tengah plan lagi. Tapi so I mean obviously you use a lot more chili, rasanya tak banyak akan masuk kepada jeruk ni, dan you ada 14,000 pokok. So mungkin you ada banyak lagi sebenarnya cili yang ada di sana ataupun dalam simpanan ke apa. So macam mana sebenarnya, sebab tak ada pengalaman dalam bidang ni. So how do you go about like finding a pembeli, getting your chili bought by some stores or whatever, ada contacts ke apa? How do you go about doing it? Because it's something completely new to you guys, right? Okay, so at first macam mana kita boleh come up with this product is because the price of the chili was very low. It was RM4 ke RM5. So kita duduk as a entrepreneur, so we were thinking about if we sell raw material, the price will be RM4, but if we make it a product, we will times 4 or times 5 of our product. Plus our product is 100% homemade. Orang kampung dekat Pulau Langat tu yang usahakan, and then a bit of the profit from the selling cili jeruk kita akan allocate for them. Maksudnya macam kalau raw material yang hasil daripada pertanian Good Green tu, kita memang fokus kepada apa orang panggil supermarket, you hantar ke mana? So dekat produk cili kita supply to the whole Hulu Langat. So Hulu Langat dari Batu 18 ke Batu 9. So the whole Hulu Langat we have about 15 gerai-gerai dekat tepi jalan tu, and then 3 pemborong and 2 supermarket. So basically the whole Hulu Langat we supply the chili lah. Wow. Tapi macam betul macam apa ni, macam Syafiq kata lah, kalau if you sell it as just a chili raw material, murah sikit, tapi if you just process it something into jadi chili jeruk tu, buat product, so your markup is going to be, your margin is going to be a lot bigger, right? So fokus kepada buat product sebenarnya. Menarik kot sebenarnya. Saya makan, tapi kalau ni pedas tak? Nak tanya lah, pedas tak? Pedas sikit lah. Sikit lah. Boleh lah kot.
sebab proses jerukkan, sebab orang UK pun orang ayah saya pun, mak ayah saya pun makan jeruk juga. Tapi bukan cili jeruk, dia makan jeruk bawang, jeruk telur. Jeruk telur saya memang tak boleh lah, tapi jeruk bawang okey lah. Sebenarnya boleh lah makan, tapi bukan makanan yang makan semua. Tapi saya boleh cubalah, boleh try lah. Faham. Faham lah. So ada tak planning untuk di ladang sana untuk tanam produk lain ke tak? Ke memang fokus kepada cili sekarang? Untuk penanaman cili, I think setiap cili season, the next season kita tak boleh tanam cili, kita kena ada salingan. Means cili, timun and then back to cili. Kalau tak nak tanam apa-apa, kita kena take a break for 30 days. It's because kita tak nak ulat tu keep on coming. Oh, okay. Memang kena buat macam tu Memang dia kena ada salingan. Selingan. Maksudnya kita nak bagi serangga tu confuse lah. Tak ada dia datang, dia memang menetap kat situ kan. So, tapi korang guna apa-apa, dipanggil apa, pesticides ke apa, guna tak? Guna, tapi itulah when I went deeper into this cili punya planting. Actually ubat-ubat dia racun sahaja ada dekat 45 botol different jenis. Untuk different jenis serangga. So the more deeper saya masuk, the more actually serangga lagi banyak daripada wild animal yang besar-besar tu tahu. Ya, betul lah. Dia kecil. Benda tu susah nak detect. Tahu-tahu pokok tu dah rosak, tapi tu tak tahu serangga apa yang ada kat situ. Oh, so dia tak ada macam satu pesticide untuk cover semua semua serangga lah. Kena serangga tu pesticide ni, serangga ni pesticide tu. Jenak lah gitu. Agak rumit lah kan. Agak rumit lah penjagaan. Takkan nak yelah, macam kata ada beribu-ribu jenis serangga, takkan nak spray beribu-ribu produk dekat dia kan. Betul. Okay lah, jadi so I mean setahun lebih dah sebenarnya dah buat projek ni sekarang Betul. So sepanjang setahun lebih tu, apa rasanya macam, apa yang paling challenging sebenarnya dalam in that time that you started do this new project sebenarnya? Cabaran dia I think paling utama sekali ialah during pandemic ni, nombor satu staffing. Susah untuk kita nak dapat foreign staffing. And then after that, besides that, travelling, susah nak travel, kita kena dapatkan surat dulu. And then once dapat surat, and then we have all of the terms that we have to follow. And then barang-barang untuk kita nak dapat pun it's not as easy as last time. Macam last time, kita just order, bayar, sampai. Tapi sekarang we have to order, then we have to bid for the price because too many people wants that price, wants that item. And then after that because right now we have 14,000 trees and we're gonna plant another, let's say another 7,000 trees under kita punya our latest project. Tapi untuk kita nak dapatkan raw material seperti batu bata and everything memang susah sebab PKPD ni tutup. Construction punya supply material tutup, barang-barang semua tutup. So that is the biggest challenge lah. Yelah, rasanya itu pun untuk ramai orang, the biggest challenge sekarang ni PKP lah. Tapi I mean, how difficult is it to open up and start a whole new business dalam PKP sebenarnya? Sebab ramai most people tengah buat business something and then PKP berlaku ni, PKP and then you open up a new business. So how difficult is it actually sebenarnya? Itulah for me to go to Hulu Langan, which is 1 hour from where I live. Every day I travel. Then that place I don't know anyone, I have no one, but I have my uncle who helped me lah. Hello Dato' Anwar, if you're watching. Hello I have my uncle who assists me, but my uncle also background construction. No one is background pertanian. So I also don't know how I end up planting chili. But and alhamdulillah you punya uncle tolong you masa mula-mula nak set up the site kan. Nak buat tanah rata and then orang letak plastik
With Matt. With Matt. With Matt. And So then- everything tu dia cari orang untuk buat sendiri. Dia tak ada hire, you tak ada hire orang luar untuk buat site tu sendiri. I think the whole site, because when you do the fertigasi, it's all about the system. Usually people will pay contractor to do the system. But Alhamdulillah kita buat sendiri lah, Abang Mat. Saya masuk on the way pergi tu macam apa tu, if I have any problem, and then after that I will pray to God, and then the next day on the way pergi sana saya nampak ada orang tengah ketuk paku pakai hammer tepi jalan, and then I would met him, hey, you ada kerja tak? You nak kerja dengan saya? Lepas tu dia kata okay. And then he came and kerja dengan kita. His name is Helmi. He's still with us for about 18 months dah kerja dengan kita. And then after that we employ one by one. Actually the one that make this product is Helmi's sister, Alo. Okay. Apa tu, the journey is interesting because as you go day by day, you jumpa new cabaran, new solution and new business lah. Alhamdulillah lah. Yeah, definitely. Yeah, it sounds interesting lah. Dan I mean, I tahu lah kadang-kadang kita tengok orang jual dekat pasar ke apa, kita tak terfikir pun the whole punya industry yang belakang yang macam apa ni, gerai-gerai yang jual sayur, tapi it's a big industry sebenarnya. Untuk korang, is it competitive or not? Actually, to be honest, why I choose agriculture is because if you start a business, semua orang masa time pandemic ni semua orang perlu makan. Semua orang perlu makan, semua orang perlu pakai baju. So the most three important thing is makanan, pakai baju, because nowadays people just want to live. They don't want to live lavishly. They just nak hidup aja, hidup dan makan. So kalau you buat something which is tanam cili, so kebanyakan orang, terutama orang utara, dia suka makan pedas-pedas. Sebab itulah kita pilih cili lah. Tapi macam dalam pertanian sendiri banyak tak kompetitor Dalam pertanian tak ada kompetitor because jarang orang nak pergi pertanian pasal panas and everything. So actually kita punya goal is nak invite lebih ramai orang muda masuk ke dalam bidang pertanian ni because we want to make it interesting lah, agripreneur and everything, so that lebih ramai orang join pertanian because hasil pertanian kita hanya boleh cover 20 ke 30% saja. Lagi 70% are all import. So kalau you tanam, hasil ada, automatic dah ada buyer dah. Yelah, betul dah, supply and demand, betul dah. Tapi sayanglah kita import kan. Sayanglah import kan, sebab tanah kita subur, macam-macam kita boleh do, tapi kita import pula daripada negara-negara lain. Sayanglah. So, yelah, we're coming to the end of our show. Just a couple more questions. So you guys baru lagi masuk daftar dengan Halal Street, betul? Betul. So, apa sebenarnya you punya, bukan macam harapan, tapi you punya expectation or harapan lah bila dah masuk ke dalam Halal Street dan you nampak sebenarnya you punya cili jeruk ni dah sampai ke UK. Macam saya cakap tadi, orang UK makan jeruk, tapi jeruk cili is maybe something new lah untuk orang UK. So macam you guys ada macam marketing system atau something untuk ajar orang sana cara nak makan ke, macam mana, you pernah fikir lagi ke macam mana sebenarnya? Mungkin apa harapan kita bila once dah masuk ke menggunakan Halal Street punya platform, kita akan, yelah macam Mak Dan cakap, kita akan bagi ilmu kat diorang, mungkin kepada diorang yang baru nak try, nak rasa macam mana rasa sebenar cili jeruk ni. Kita akan marketkan dia dalam kita punya social media, mungkin kita akan buat video ataupun kita akan tunjuk lebih detail lagi macam mana cara penyediaan cili jeruk ni nak makan dengan apa sesuai dan selebihnya. Macam dekat UK sendiri ramai sebenarnya orang Melayu kan. So mungkin orang Malaysia dekat sana dia orang teringin nak makan tapi dia orang tak tahu mana nak dapat cili jeruk. So ini adalah salah satu kemudahan untuk dia orang lah. So kita harap bila kita dapat masuk produk cili jeruk ke Halal Street dapat bawa kita punya produk ke UK. Kita harap benda ni dapat membantu diorang kalau dekat sana
dan dapat ajak orang baru untuk rasa apa sebenarnya cili jeruk ni. Cantik. Dan setelah benda tu, I hope cili jeruk ni, because I used to study in Hertfordshire University for 4 years kat sana. Hari-hari makan Subway, I think paling pedas is dia panggil green pepper yang dia masuk. Ya, macam jalapeno pepper. Jalapeno, green pepper. So I hope that cili jeruk boleh jadi the substitute tu kot letak dalam sandwich, hopefully lah. Kita perkenalkan benda baru kan, mana tahu. Boleh. Lepas tu rasa macam you punya cerita, you punya story behind the product menarik jugalah. Kalau boleh buat satu shooting kan, buat satu video from the raw material, tanam pokok, the whole process jadi jeruk cantik lah. Nampak dah sebenarnya dia punya perjalanan dia macam mana sebenarnya. Perjalanan sebiji GD madu macam mana sebenarnya. Ada request daripada kawan saya, boleh tak kita nak buka, nak tengok inside, nak nampak dalam macam mana? Boleh buka? Kita buka. Boleh ya. Sebelum you buka tadi juga. Boleh. Ada yang dah buka dah. So ini sebenarnya produk baru lah, maksudnya batch baru. Kita ambil daripada production. So bila kita memang fokus dekat retail tau. So every time postage kita memang akan wrap betul-betul. Ini memang dah ada wrapping dekat dalam parcel, kita akan wrap dengan bubble wrap, 2 double wrapping lagi supaya dia tak tumpah. Itu so sekarang ni Shopee kan? Sekarang ni kita fokus kat Shopee sahaja dulu. So kalau nak beli dalam Shopee, just type cili jeruk. Yes, kalau korang nak beli dekat Shopee, mungkin boleh tengok link di bio Instagram Good Green Agri. Klik link di bio. So ini dia. Sekejap. Kita kena ambil suit. Kejap, ambil suit kejap. Kita ambil spoon untuk tengok dalam dia. Dan tisu. So macam kita tahu cili jeruk ni kan sebenarnya berair kan. Dia memang penuh lah dia punya cili air dia. So kita every time posting memang kita risau takut dia tumpah. So alhamdulillah dekat Shopee sendiri kita dah banyak review mengatakan yang tak ada lagi produk tak ada bocor lagi ke apa. Bocor, jangan risau, kalau sampai kat korang memang produk insya-Allah tak bocor lah. So ini dalam dia. Sedap dah. Ini boleh lah. Yang ni boleh makan lah Madan boleh makan dah ni. Memang rangut. Madan nak ke nanti kita hantar kat Madan? Boleh je. So cili jeruk kita memang rangut besar-besar. Dia sebenarnya proses jeruk ni berapa lama lah dia punya proses dia? Dia mengambil masa untuk rendaman dia sendiri dalam 4 ke 5 hari. So once dah rendam tu, kita dah boleh packing dia. Tapi dia jangan lama sangat lah sebenarnya, sebab takut dia lemau kan. So itulah cili jeruk. So siapa-siapa yang di dalam Malaysia boleh dapat di Shopee, dan di UK boleh dapat di Halal Street My lah. Okay, lastly, just before you go, I selalu minta kita punya guest untuk just bagi sedikit nasihat ataupun advice lah kepada kita punya penonton lah. So whichever one of you, I don't mind lah. Just something yang you rasa yang you, maybe something new which you picked up along the way, some advice which you boleh share dengan kita. Silakan. Pesanan untuk peniaga ke? Untuk berniaga lah, something macam anything yang berkaitan berniaga, so something which is bermanfaat lah kepada penonton kita. So anything which you picked up along the way which you think is useful lah, some sort of advice lah. So untuk pertanian, you ada ucapan untuk petani-petani ke kat luar sana? Betul lah, I think Abang Mat, in every business, if you think about profit, you will get only the profit. If you think about how to contribute to the society and the community, it will multiple and quadruple your profit right away lah. Like how, macam mana saya cuma fikir nak tanam cili ni untuk dapat supply dekat dapat take part to supply in the supply chain dekat dalam Malaysia ni and membantu penduduk dekat sana, automatically one by one coming in, our product coming in, our sambal
kita tengah R&D, so itulah, try to think of business that can contribute to the society. Automatically dia akan quadruple our profit lah. Okay dah, faham lah. Yeah. Yelah, benda kita fokus pada profit je dan kita tak peduli pasal society whatever. Kadang-kadang masa ni sekarang ni pun, especially over pandemic, kita punya consumer tu consumers are not stupid. Consumer is very clever sebenarnya dan dia boleh nampak sebenarnya niat kita. Kalau niat kita is just untuk dapat profit, maybe sekali je you dapat jual tapi selepas tu tak ada. But if you buat satu produk untuk membantu, macam you kata, untuk membantu masyarakat, untuk give something back to the society, you akan dapat sales tu dan you akan dapat repeat sales tu. So profit berganda-ganda. So okay, alhamdulillah, terima kasih kerana luang masa bersama saya dan Halal Street hari ini. I wish you guys all the best. Semoga maju jaya. Hopefully insyaAllah nanti kita boleh panggil lagi selepas dah Cili Jeruk ni dah berjaya dan famous dan semua orang UK dah tahu dah pasal Cili Jeruk. Alhamdulillah, itu yang kita nak. So thanks for joining us guys. InsyaAllah kita jumpa nanti ya. Take care. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye bye. Bye. Okay, Hairul. Hairul makan. Hairul suka makan tak cili jeruk? Makan. Tapi kalau letak dalam cili jeruk ni saya rasa agak popular because orang makan dengan chocolatiao, dengan mi lah. Dia biasa macam tu kan. Dia letak atas chocolatiao ke apa ni, mi goreng ke apa. Tak ramai tau Madan. Actually tak ramai tau. Dekat kalau pergi pasar raya saya rasa tak banyak yang jual cili jeruk di pasar raya. So saya rasa produk ni masuk pasar raya pun bagus dan juga saya rasa dekat UK pun produk-produk macam ni, saya rasa orang UK kan suka benda-benda yang jeruk macam pickles, timun jeruk tu. UK, orang UK memang makan pickles. UK memang makan. Apa ni? Betul. Pickle egg, pickle apa, onion, memang makan. So cili jeruk, pickle chilies, yelah dia pedas sikit lah tapi orang UK boleh makan. Cuma dia orang tak tahu. Dia tak pedas pun ada actually. Dia tak ada rasa pedas pun. Dia tak ada rasa pedas, light je. Light pedas sikit tapi tak pedas langsung. Okay, dia proses jeruk tu dia keluarkan pedas-pedas dia kan. Okay, di UK mungkin ada jual Madai. Tapi saya rasa mungkin yang dijual tu mungkin dah campur dengan alkohol ataupun benda lain lah. So ini daripada Malaysia, kita tahu produk halal dan that's why kita bawa daripada Malaysia untuk jual ke UK. Okay, menarik. Okay. So Madan, ada apa-apa lagi untuk kita? Nak dikongsi kan? Ada ni, ada teki-teki nak tak? Boleh. Okay, ada masa ni yang ni you tahu kot. Yang ni I bagi simple one Semua dengar teka-teki. Semua dengar? Okay. Semua dengar. Okay. Banyak-banyak mi. Banyak-banyak jenis mi. Mi apa boleh makan dengan ais? Mi boleh makan dengan ais? Ada je dah, tahu dah. Mi boleh makan dengan ais? Kenapa lah tak boleh jawab ni? Penonton jangan tu lagi. Tahu siapa tahu ke mi boleh makan dengan ais? Nak tengok Hairul dapat ke tak? Mi yang boleh makan dengan ais? Come on, you can do it. Think outside the box. Masalah bukan I tak dapat Madan, I tanya yang lain pun tak dapat ni. Mi. Okay. Dah tahu. Dah mana? Dah tahu. Apa? Milo ais. Okay, Madan. Apa ni teka-teki Milo ais? Simple one. Milo ais Okay. Tu ada komen Madan, Milo tu ada komen. Itulah dah. Farhan dah dapat dah Milo, betul dah. Sekejap saya try tengok ada request lah. Tak ada satu request, saya cuba approve sama ada dia available lagi atau tak. Saya cuba approve dahulu. Sebab yang ni dia request daripada awal tadi dan masih ada lagi. Ni? Ada tu Madan. Hello. Assalamualaikum. Seram ni tunjuk tangga gelap ni. Itulah, mana dah? Ada orang ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Siapa di talian? Aini. Aini dari mana tu? Dari Cyberjaya. Cyberjaya. Okay, Aini dari Cyberjaya. Ada produk ke? Ke ada apa tu?
Kita ada produk, kita dah register tapi tengah tunggu nak hantar ke Halal Street. Okey. Produk Dalam apa? minggu produk under nama Vias. Saya ambil produk dah boleh? Boleh. Kita nak tengok. Ada di Cyberjaya. Nampak macam tegang di Cyberjaya. Dia dah register dah nak ambil produk sekejap. Ambil produk kita, mungkin saya rasa mungkin dia kenal saya, apa dia kenal kepada Puan Ojah. Dia mesti tak communicate dengan Puan Ojah dengan saya. Cuma saya dalam ramai saya tak ingat. Dah daftar cuma nak hantar produk dia kata. Okey dah tu. Okey, ini dia. Ini salah satu produk kita. Ini tempoyak cili. Tempoyak. Ini tempoyak cili bawa nama Vias. Ya. Lepas tu kita ada juga produk-produk lain. Kita ada dalam 13-14 produk itulah. Itu apa tu yang dalam packing, yang dalam botol tu? Okey, kita ada yang ni ada toast ginger. Toast ginger tu apa tu? Yang masak asam pedas tu. Okey. Tapi nampak packaging nampak macam cantik packaging sebenarnya. Apa tu? So, di dalam Malaysia boleh dapat mana produk ni Dalam Malaysia boleh dapat mana produk ni Okey, kita ada di Malakat Mall, Jaya Grocer, Maidin, kita ada di Shopee. Adalah a few. Jadi kita nak mengembangkanlah kita punya market ni. Betul. Tu yang nak join Halal Street tu. Betul lah, hantar hantar ke luar negara. Dalam Malaysia dah conquer semua dah. Malakat Mall, Jaya Grocer semua dah. So sekarang ni nak hantar kepada UK. Nak bagi tahu orang cara nak makan tempoyak cili. Betul. Boleh buat gulai, boleh buat benda ni. Boleh buat cicah gitulah. So dia guna dia sebenarnya tempoyak ni diguna durian apa? Kejap sorry. Kita punya gambar ni tak betul. Tak apa. Gini. Yang ni kita premium, tempoyak ni premium. Jadi dia tak masam macam tempoyak yang kita jual kat pasar-pasar kan. Beli kat pasar-pasar tu. Ini dia macam durian paste tapi kita dah campurkan dengan cili. Jadi boleh makan segera macam tu ataupun kita boleh buat gulai. Gulai tu campur je letak santan kita. Just nak letak asam secukup rasa lah. Jadi dah ni. Packaging pun cantik. So kalau nak dapat di Shopee kena search apa tu? Under Vias Food. Vias. V-I-A-S. V-I-A-S. Nampak tak? Vias Food. Nampak tapi terbalik. Tapi tak apa. Vias Food di Shopee. Kalau di ni offline Malakat Mall, Jaya Grocer, Maidin semua boleh dapat. Cantik tau. Betul. Vias Food. So apa pun Hairul nanti Hairul akan produk ni masuk ke dalam Halal Street. So nanti siapa-siapa di UK nak makan tempoyak cili, padu dah. Tempoyak cili dah sampai di UK dah. Cantik. Boleh letak ikan apa pun boleh. Boleh. Letak udang. Salmon ada, salmon buat tempoyak. Salmon boleh belaka. Pelbagai kan nak. Makan boleh gitu je. Makan gitu je pun boleh. Ya, tapi klien kita ada yang non-Malay. Dia makan buat macam cicah sos biasa je. Ada je orang makan macam tu je. Saya pernah tengok ada yang makan macam tu je. Suka sangat makan macam tu je. Kita memang padu kau. So terima kasih. So siapa yang teringin nak dapat di dalam Malaysia boleh online, boleh dapat Shopee, Vias Food. Nanti produk ni tempoyak cili ni akan masuk ke dalam Halal Street. So nanti kita boleh tengok produk ni sebenarnya listed on Halal Street. So tahniah kepada Puan. Terima kasih banyak. Semoga maju jaya. InsyaAllah kita nampak produk Vias Food tempoyak cili ni nanti di UK sana. Okay, terima kasih Look forward lah. Work together dengan Halal Street. Okay. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you. Menarik Madan, kita bagi orang UK rasa bunga kantan tu macam mana? Madan tahu bunga kantan macam mana? Tahu. Bagi sana tak ada bunga kantan kot ada?
Tak ada. Ada. Bagi dia rasa tempoyak macam mana. Wow. Wow, tempoyak tu setengah orang memang tak boleh. Tempoyak tu dia macam ni. You either suka atau you benci. Tu je. Tak ada. In between tak ada. You either suka sangat ataupun you memang tak boleh nak makan. You tak ada lah yang in between tu. Betul. Tak ada. You either love it or you hate it. Macam Ahmad. Okay. So, saya rasa- okay. Hairul, last words from Hairul. Okay, so before kita end kita punya live, seperti biasa saya nak promokan mengenai Halal Street, okay? Kepada semua yang dah tengok live ni, kepada yang belum follow Halal Street, boleh klik button follow, pergi ke kami punya profile. Dan kepada yang nak join ke dalam Halal Street, boleh terus pergi ke kami punya profile dan Mak Dan punya profile. Ada link pendaftaran, just klik link pendaftaran di situ dan terus register ke dalam Halal Street. Dan juga last, kepada yang nak tengok produk yang telah dijual ke UK, boleh pergi ke kami punya website halalstreet.co.uk, klik dan tengok semua produk yang kita dah jual ke UK. Lebih daripada 2,000 produk, lebih daripada 800 vendor telah join kami. Itu je pada saya. Alright, so thank you Hairul, thank you Halal Street, thank you kepada Syafiq dan Syifa, thank you dan Syida, thank you kepada VS Food, thank you kepada semua orang hari ini. Happy Friday guys, salam Jumaat. Inshallah we'll be back again tomorrow 11 AM. 11. 11 AM for our weekend show. Saya nak tahu siapa guys kita esok. Tunggu pada esok 11 AM tomorrow guys. Thank you guys. Take care. Stay safe. Stay at home. See you tomorrow. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye.